Baiklah Daniel, Ya. terus terang kepada soalan yang saya nak tanyakan kepada Daniel hari ini. Ya. Di usia 28 tahun, masihkah Daniel rasa bergembira dengan memainkan kisah cinta yang dah 2 tahun pun terputus sehingga sekarang Daniel? Tak, saya tak pernah rasa dia macam ni. Dia bukan soal gembira ke, soal puaskan hati sendiri ke, soal buka aib sendiri ke, ataupun mengaibkan orang lain ke, tidak. Tujuan utama lagu tu saya berkongsi rasa. Semua orang pernah bercinta, siapa tak pernah bercinta? Semua orang pernah bercinta. Semua orang ada pernah putus, pernah ada kisah masing-masing. So tak salah kalau saya cuba berkongsi rasa tu dengan mereka yang pernah rasa benda yang sama. So saya rasa usia 28 tahun masih muda kan? Dan banyak lagi benda yang saya akan lalui, akan jumpa, akan temui. Ini salah satu sebahagian daripada apa yang saya dah lalui 2-3 tahun lepas, yang saya rasa okey, ni aku boleh kongsi dengan kawan-kawan, peminat-peminat, mungkin yang dia orang kongsi rasa yang sama. So dekat situ at least saya dapat luahkan apa yang saya pendam lah. Daniel, sebenarnya tujuan utama saya cuba mendapatkan sedikit masa Daniel bersama saya hari ini ialah kerana beberapa hari lalu sebenarnya saya ada tengok satu konten yang dikeluarkan di tempat Daniel bekerja di satu saluran radio. Dan konten itu juga sebenarnya masih lagi bercerita tentang si Mira kononnya. Kisah kekasih lama, kisah percintaan yang tidak berpanjangan masih dijadikan satu konten untuk menarik minat orang di luar sana. Ini cerita pasal dasar saja. Kenapa masih lagi Daniel? Macam soalan pertama saya, kenapa masih lagi? Dia macam ni, dia yang pertama bukan saya yang nak buat konten tu. Okay. Saya Jadi tanpa rela? Benda tu macam ni lah saya cakap kan. Kita as a public figure, orang bayar saya untuk saya bekerja. Okay. Saya seorang komedian. Orang bayar saya untuk saya buat lawak. Saya buat lawak. So dekat sini korang akan dapat tengok dua Daniel yang berbeza. Siapa yang kenal saya dekat luar, saya Muhammad Daniel. Siapa kenal saya dekat skrin, saya dengan Zaini. So dekat radio orang bayar saya bercakap. So saya akan buat personal live saya kat radio. So kat TV orang suruh aku buat lawak, so saya buat lawak. So kau bayar aku buat lawak kat kau. Tapi saya takkan tunjuk siapa diri saya Muhammad Daniel. Sama juga macam konten-konten yang dekat radio ke apa ke, semuanya orang bayar aku buat. Kan? So bagi saya yang berkenaan video tadi bukan kehendak saya yang nak buat, tapi sebab time tu dia orang nak buat macam satu challenge. Kawan partner saya Radin kena challenge, saya pun kena challenge. So itu salah satu challenge yang saya kena call X lah kan. Tak apa, kita faham itu atas dasar kerja. Kerja is kerja lah. Cinta is cinta. Tetapi Daniel, bagi saya personally sebagai seseorang, saya letakkan diri saya sebagai seorang netizen. Saya pandang, saya tengok video tu, saya cuba amati video itu. Daniel diminta untuk menelpon bekas kekasih yang sebenarnya sudah pun berkahwin ini. Betul. Dari segi adab kehidupan normal kita sebagai seorang orang Malaysia, orang Melayu, Daniel rasa pendapat Daniel bagaimana menelpon? Saya rasa saya masih lagi jaga batas saya sebagai seorang Muslim. Saya tahu dia dah berkahwin, ada yang pun dah tahu juga, awak pun dah tahu yang dia dah berkahwin. So telefon itu sendiri pun kalau boleh dengar, saya cakap saya minta maaf dengan dia. So sebagai umat Islam, kita tak tahu bila kita nak pergi. Saya pun dah cakap dalam video tu kan, kalau antara saya dengan dia, mungkin saya cakap dekat orang, okey aku tak ada dendam dengan dia, aku okey je dengan dia kan. Dan begitu juga dia, lepas dia tengok video tu, aku tak ada dendam dengan dia. Tapi dalam sudut hati kita tak tahu kan, dendam tu masih ada ke apa ke. So kita call untuk kita eratkan satu rahim lah. Cakap aku minta maaf, saya minta maaf kalau dah buat silap. Kita pun tak tahu bila kita nak pergi kan. So kalau aku mati dulu atau dia mati dulu, sempat ke aku nak minta maaf kat dia? So benda dosa sama-sama manusia kan. So tak salah aku. Bercerita tentang dendam, kalau diikutkan di awal pelancaran lagu Ku Tak Rela ni kan, di ruangan komen lagu itu sendiri, pelbagai komen netizen, pelbagai macam komen netizen telah lontarkan. Tetapi apa yang menarik, ada few komen daripada katanya suami Amira, daripada sepupu Amira, daripada kawan Amira, kawan kepada kawan Amira. Semuanya seakan-akan kembali menghentam Daniel. Tapi langsung tiada sebarang jawapan balas daripada pihak Daniel ataupun pihak recording label.
Okey. Tapi kalau ikutkan konten yang dihasilkan, yang dikeluarkan beberapa hari lalu di tempat kerja Daniel, itu adalah yang pertama Daniel menghubungi secara terus individu Amira tersebut. Betul. Kalaulah mereka tak paksa Daniel, Baik. kalaulah mereka tak minta Daniel untuk berbuat demikian, adakah benda ini akan tergantung begitu saja? Adakah dosa itu akan tergantung begitu saja? Okay, first saya tutup mulut pasal isu ni. Yang time bila music video release, ramai yang komen kat situ, yang claim diri sipolan. Sampai hari ni saya senyap. Saya tak ada keluarkan apa-apa statement, saya tak ada beritahu apa-apa pun berkenaan pasal isu tu. Tapi untuk hari ni saya nak bagi tahu yang saya tak tahu itu adalah individu yang sebenar ataupun dia buat fake account untuk benda tu, atau semata-mata nak melagakan. Tapi setahu saya, kalau mereka adalah orang yang betul, saya tak rasa itu medium yang betul untuk dia orang hentam saya. Lepas tu boleh WhatsApp saya, nombor masih ada kan, so boleh terus WhatsApp saya. Dan saya juga ada bertanya kan, cakap sebelum music video tu release pun, bila dah release, masing-masing cakap kongres dan sebagainya. Kongres. So saya rasa tak ada isu nak menghentam-hentam. Tapi sebab tu saya tak keluarkan statement, sebab saya takut benda tu adalah fake account dan sebagainya, takut ada miscommunication kat situ. So sebab tu saya berdiam diri. So untuk pengetahuan semua, saya dengan keluarga tu okey, tak ada masalah. Kita orang okey je, tak ada masalah apa. So mungkin bila benda komen-komen tu yang buatkan viral dan sebagainya, yang dia jadi macam pumpang-pumpang dan mengeruhkan lagi keadaan, adalah few kita orang ada teks dan sebagainya. Macam kalau korang dengar dalam audio hari tu, video yang saya call tu, dia ada cakap lagu ni pasal kita ke, cakap. Saya tak nafikan, saya nak nafikan macam mana kan, gambar apa ada tu, so saya nak nafikan macam mana. So saya cakap itu hak saya sebagai seorang manusia untuk saya berkongsi rasa dengan kawan-kawan, dengan sahabat, apa yang saya alami dalam kehidupan. Dan hak asasi masing-masing. Kalau korang ada kisah korang nak share ke, korang nak beritahu member korang, itu hak korang kan untuk share, dan hak saya juga. Tetapi hak sebagai individu yang nak berkongsi rasa itu, sebenarnya dia patut juga orang kata deal dengan individu yang di sebelah sana kerana membabitkan beliau. Baik. Apa komen ini? Saya tak pernah babitkan dia. Dalam music video tak pernah mention nama dia. Okey. Dalam music video tak pernah tunjuk muka dia. Okey. Dan dalam music tak pernah bagi pembayang dia duduk mana, siapa bapak dia, nama penuh dia. Tak ada pun sebenarnya. So saya rasa music video tu adalah bahagian saya. Kalau saya menceritakan bahagian dia, itu lain cerita lah. Okey. So dekat situ saya hormat keputusan dia. Saya hormat sebagai, dulu pun saya pernah cakap, walau apa jadi pun aib keluarga saya tetap akan jaga. Itu saya dah berjanji dengan keluarga dia, dengan mak dia. Daniel, hasil perbualan saya dengan beberapa individu yang mungkin sedikit rapat dengan Daniel, ada yang pecah tembilang lah sebenarnya. Okey. Bukan pecah tembilang lah, cuma berkongsi. Katanya Daniel ada menerima kad jemputan majlis perkahwinan individu tersebut sebelum mereka berkahwin. Apa perasaan Daniel ketika itu? Kalau saya pun dengar, saya agak terkejut sebenarnya. Sedangkan benda itu dah, sebenarnya kisah perpisahan itu sebenarnya kita tahu melukakan Daniel. Kalau ikutkan interview kita sebelum ini pun kita tahu macam mana jiwa Daniel terpancar di wajah tu. Dan di saat menerima kad jemputan perkahwinan tu, adakah Daniel tertampar mungkin? Benda tu jadi cepat sebenarnya. Dia jadi sangat cepat. Tak sampai 2 bulan, 3 bulan dia jadi. Saya dapat tahu dia ni tunang apa semua ke, kahwin apa semua dalam masa sehari 2. Wow. Lepas sebulan, lepas 3 bulan dapat kat kahwin. Macam itulah. Faham tak macam mana? Macam mana kau tengah duduk, orang ambil batu, orang baling kat kau, kau rasa yang sakit dia, macam itulah, hati sakit. Tapi benda tu saya anggap macam tak ada jodoh lah. Base lah, kita balik pada rasa lah tak ada jodoh. Tapi memang rasa lah. Siapa tak rasa, kita manusia kan. Saya seorang pelawak, saya pun ada hati juga. Saya pun ada perasaan juga. Saya pun boleh menangis juga. Bukan saya all the time saya nak buat lawak je. Kan? Orang tengok kita kat depan macam, dia ni boleh bergurau ni. Kadang-kadang bila saya duduk dengan kawan kan, share dengan kawan kan, aku sedih sikit. Kau tak payah nak bergurau lah kau. So saya nak share kat mana? Benda lah. Jadi memang benar lah, terma orang yang banyak menggembirakan hati kita ni sebenarnya dekat belakang tu dia lah yang paling sedih. Kita manusia biasa. Semua buat silap. Semua ada kisah masing-masing. So as a human being, itu normal kan. Tapi apa yang diorang tengok saya dekat luar, itulah saya. Tapi apa yang saya di belakang,
saya belum bersedia nak share macam takkan saya nak tunjuk macam tengah buat lawak saya nak share cerita saya bersama menjajah cerita saya kiri kanan tak. Dalam di depan TV orang kenal Muhammad Daniel Zaini, itulah dia. Tapi Muhammad Daniel lain. Aku Tak Rela Daniel setakat ni di YouTube lebih 5 juta kali tontonan. Dan buat mereka yang tak tahu sebenarnya, Aku Tak Rela mendapat sambutan yang luar biasa di Indonesia. Saya sendiri terkejut apabila melihat nama dia carta lagu-lagu di Indonesia sehingga kini sebenarnya. Alhamdulillah. Adakah itu mungkin sedikit dapat melegakan hati Daniel, membuatkan Daniel move on mungkin? Saya move on dah lama dah. Maksud saya move on untuk bercerita tentang saya tak bercerita pasal dia. Yang bercerita pasal dia adalah orang luar kan. Saya pun menganggap macam itu Daniel. Saya bercerita pasal lagu. So orang mengaitkan lagu tu dengan dia. So orang bercerita pasal dia. Saya cerita pasal lagu. So bila lagu tu dah dapat diterima khusus kat Malaysia, kemudian pergi Indonesia, saya rasa macam alhamdulillah lah orang terima aku nyanyi lagu-lagu fun macam Siti Bilang Cuti tu kan. So orang boleh terima saya nyanyi lagu Aku Tak Rela. So orang boleh terima saya sebagai seorang penyanyi. Itu saya rasa alhamdulillah, saya bersyukur sangatlah. Dan alhamdulillah lah, kalau kata move on tu dah lama dah move on. Bukan pasal lagu ni dah buat, bila lagu ni top pun macam lega move on. Tak pernah saya rasa macam tu. Tak pernah. Ketika saya buat music video tu pun saya dah lama dah move on. Dah lama dah. Kisah tu pun dah 2 tahun lepas. 2 tahun lepas lagi saya dah move on. Dan ini hanyalah satu karya yang saya nak sharekan dengan orang ramai. Ramai juga yang berkongsi, orang kata pengalaman yang hampir serupa dengan terhasilnya lagu Aku Tak Rela. Antara perkongsian yang mungkin paling gila yang Daniel dah baca Daniel? Kawan dia ada teks. Okey. Ada teks Katanya? pasal dia dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang lain. Yang kawan tadi mati kat situ je lah. Saya tak nak cerita lebih. Orang-orang lain ada. Maksud dia macam yang saya lepas lagu tu rilis hari-hari DM masuk hari-hari cerita. Okay, dia lalui kisah yang sama, benda yang sama, jalan cerita yang beza, kisah yang sama. Ada yang orang kata sehari sebelum nak kahwin tu pengantin tak datang, tinggalkan dia, ikut dengan lelaki lain. Sampai tahap macam tu ada. Maksud dia semua orang pernah lalui benda tu. Bukan semualah, segelintir orang pernah lalui kisah tu. Bukan saya seorang je, orang ramai kat luar pun pernah juga lalui benda macam gini. Sakitnya, ada yang sampai bertahun-tahun tak boleh lupa. Apa yang boleh saya cakap adalah kena redha. Benda pertama sekali kena redha. Kalau Allah kata tu bukan jodoh kita, buatlah apa cara sekalipun, engkau buatlah sehabis baik sekalipun, kalau bukan jodoh kau, bukan jodoh kau, sebab Allah dah prepare jodoh lebih baik pada tu. Percayalah, ada sesuatu yang lebih baik Betul. untuk anda. Betul. Terima kasih Daniel. Itu sahaja. Baik. Tapi apa yang kawan Mira cakap tadi? Itu off record lah. Thank you Daniel. Baik, thank you. Baik, terima kasih.